kumpulan kami akan membentangkan tajuk Pemikiran Tajdid Ibn Taymiyah dalam isu kepimpinan umat Islam dari segi politik Islam. Ibn Taymiyah merupakan seorang ulama besar dalam mujaddid. Beliau hidup dalam zaman penuh cabaran, yaitu selepas kejatuhan Khalifah Abbasiyah dan serangan Mongol. Pemikirannya dalam bidang politik Islam membawa pembaruan penting dan memahami konsep kepimpinan. Fokus pembentangan kami pada hari ini adalah untuk mengupas pemikiran tajdid beliau dalam konteks kepimpinan umat Islam. Taymiyah menegaskan bahawa kepimpinan adalah wajib untuk menjaga agama dan urusan dunia. Dalam salah satu karyanya, beliau menyatakan kepimpinan adalah antara kewajiban agama yang paling besar. Kepimpinan juga bukan semata-mata politik, tetapi amanah untuk menegakkan syariah dan menjaga masalah umat Islam. Seterusnya, Ibn Taymiyah berpendapat bahawa kepimpinan adalah sebagai satu tuntutan syariah, di mana kepimpinan adalah kewajiban syariah. Ibn Taymiyah menegaskan bahawa kepimpinan dalam umat Islam adalah satu kewajiban syar'i ataupun fardu kifayah untuk menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia dengan keadilan. Seterusnya, tujuan kepimpinan adalah untuk menegakkan keadilan, di mana tujuan utama kepimpinan menurut Ibn Taymiyah adalah untuk menjamin keadilan dalam masyarakat, mencegah kezaliman, dan menjaga hak-hak individu serta masyarakat. Pemimpin adalah wajib bertindak adil dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Kemudian, pemimpin adalah wali Allah di muka bumi. Ibn Taymiyah menganggap pemimpin sebagai wali dalam melaksanakan amanah Allah kepada umat, bukan sebagai penguasa mutlak. Mereka perlu bertanggungjawab terhadap tindakan mereka di hadapan Allah. Seterusnya, kepimpinan dan pelaksanaan hukum syariah. Tanpa institusi kepimpinan, hukum-hukum syariah seperti hudud, qisas, dan taksir tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh itu, kepimpinan adalah alat pelaksanaan syariah yang utama. Kemudian, kepimpinan bukan sekadar kuasa politik, di mana Ibn Taymiyah memandang kepimpinan bukan hanya berkaitan politik dan pentadbiran, tetapi juga meliputi tanggungjawab moral, spiritual, dan sosial. Beliau juga menolak kepimpinan zalim dan fasik, di mana dia berpendapat bahawa kepimpinan yang zalim atau tidak melaksanakan hukum Allah perlu ditegur dan dibetulkan. Walaupun demikian, Ibn Taymiyah menekankan kestabilan dan mengelakkan fitnah lebih utama, kecuali jika perubahan membawa masalah yang lebih besar. Pemilihan pemimpin berdasarkan kelayakan agama dan kepakaran. Di sini, beliau menyatakan kepimpinan harus diberikan kepada mereka yang mempunyai ilmu agama, adil dan berkeupayaan mentadbir dan bijaksana. Dan yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab menjaga maqasid syariah, yaitu Ibn Taymiyah menekankan bahawa tugas utama pemimpin adalah menjaga ilmu, maqasid syariah, agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membentangkan isi kedua, iaitu prinsip ketaatan kepada pemimpin dalam Islam. Pertama, umat Islam diwajibkan taat kepada pemimpin selagi arahan mereka tidak bertentangan dengan hukum Allah dan syariat keharmonian dan kestabilan negara. Namun, jika berlaku percanggahan dengan syariat, umat Islam berhak menolak arahan tersebut dengan cara yang baik, sopan dan berhikmat tanpa menimbulkan kekacauan. Kedua, Islam jelas melarang pemberontakan terhadap pemimpin selagi mana mereka masih Islam dan menegakkan hukum Allah. Pemberontakan hanya dibenarkan jika pemimpin itu melakukan kekufuran yang nyata yang boleh dibuktikan secara jelas. Ini kerana kekacauan dan pemberontakan boleh memudaratkan rakyat dan melemahkan kekuatan umat Islam. Dan yang ketiga, Islam mengutamakan kestabilan negara dalam apa jua keadaan menjaga kestabilan politik,
sosial dan ekonomi negara adalah lebih utama daripada melakukan tindakan yang boleh mencetuskan huru-hara. Kekacauan bukan sahaja memudaratkan rakyat, malah merosakkan keharmonian dan perpaduan umat serta membuka ruang kepada semua umat Islam untuk melemahkan negara. Sekarang saya akan bentangkan isi ketiga, iaitu tentang ciri-ciri pemimpin yang ideal menurut pandangan Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, terdapat dua kriteria utama yang perlu ada pada seorang pemimpin. Pertama ialah al-quwah atau kekuatan. Seorang pemimpin mestilah mempunyai keupayaan memimpin masyarakat dengan tegas dan berkesan. Dia perlu mampu menyelesaikan masalah rakyat, menjaga kestabilan dan keselamatan negara serta bijak membuat keputusan yang memberi manfaat kepada umat. Kedua ialah al-amanah atau amanah. Pemimpin perlu bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan tanggungjawab. Mereka mesti menjaga hukum Allah dalam segala urusan pentadbiran, tidak menyalahgunakan kuasa dan sentiasa menjaga hak rakyat dengan sebaiknya. Selain dua ciri ini, terdapat juga konsep kelayakan dalam pemilihan pemimpin. Pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan kelayakan, kebolehan dan integriti, bukannya kerana keturunan, kekayaan atau pengaruh kuasa semata-mata. Isi yang seterusnya ialah penolakan terhadap pemerintahan sekular oleh Ibnu Taimiyah. Islam adalah sistem hidup yang syumul, iaitu tidak boleh dipisahkan daripada urusan politik dan pemerintahan. Menurut Ibnu Taimiyah, menolak keras fahaman sekularisme yang memisahkan agama daripada politik. Pemerintahan mestilah berpaksikan syariat, iaitu hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah sebagai asas. Konsep hukmi bima anzallah ditekankan sebagai prinsip utama dalam tadbir urus dan tajdid. Ibnu Taimiyah menyeru kepada pengembalian sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan wahyu. Isi seterusnya ialah penentangan terhadap penyelewengan kuasa. Penguasa zalim, rasuah dan penyelewengan kuasa adalah dianggap khianat terhadap amanah Allah. Beliau juga menyatakan perintah tidak boleh ditaati secara mutlak jika menyalahi prinsip keadilan Islam. Ibnu Taimiyah juga turut mengkritik pemerintahan berdasarkan hawa nafsu dan undang-undang manusia yang bertentangan dengan syariah. Seterusnya, keadilan adalah asas pemerintahan Islam dan mesti menjaga maqasid syariah. Terakhir, Ibnu Taimiyah juga turut menyeru pembaharuan untuk menegakkan keadilan dan menolak penindasan serta memperbaiki kerosakan sistem pemerintahan. Kesimpulannya, pemikiran politik Ibnu Taimiyah membawa pembaharuan dalam prinsip kepimpinan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Beliau turut menekankan maslahah umat dan keadilan sebagai asas pemerintahan. Beliau juga turut menggabungkan idealisme Islam dengan realiti sosial politik pada zaman beliau. Pendekatan praktikal turut diamalkan dan boleh diaplikasikan dalam konteks pemerintahan sebenar. Dari segi relevansi dan sumbangan pula, beliau telah menjadi inspirasi kepada gerakan Islam klasik dan kontemporari, manakala gagasan beliau membantu membina sistem pemerintahan Islam yang adil dan berintegriti. Idealisme beliau juga masih relevan dalam mencari model kepemimpinan Islam moden, dan akhir sekali, warisan intelektual beliau kekal signifikan dalam wacana politik Islam pada hari ini.